Okey. Okey. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita cukup tunggu ni. Okey. Sekejap tuan-tuan, adjust. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekejap tuan-tuan. Halo. Ya? Yes? Yes? Thank you. Terima kasih. Okey tuan-tuan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, keberkatilah keberadaannya kami pada bulannya Sya'ban dan mudah-mudahan kau sampaikan kami ya Allah pada bulannya Ramadan. Jadi pertamanya alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan lagi pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Untuk apa? Untuk pada pagi ini saya sharing dengan tuan-tuan, saya nak membantu tuan-tuan bagaimana cara nak mengira fidyah. Kerana permasalahan ini tuan-tuan antara masalah yang sering berlaku kepada masyarakat kita, kepada tuan-tuan yang di luar sana. Setiap kali nak masuk je Ramadan, keigauan, kerisauan tu kembali. Dah? Yang kadang-kadang bila mana kita tak tahu nak kira fidyah, tuan-tuan tulis kesalahan yang pertama. Ni antara kesalahan-kesalahan yang biasa tuan-tuan buat. Kesalahan yang pertama, tuan-tuan kadang-kadang suka je agak-agak lepas tu keluar. Keluar tu makna bersedekah lah. Agak-agak lah. Berapa fidyah kita. Lepas tu, tuan-tuan keluarkan satu anggaran. Keluarkan satu jumlah. Kemudian keluarkan satu beras. Kemudian sedekah kepada tahfiz, madrasah dan sebagainya. Dalam keadaan tuan-tuan sendiri tak confident, dah? Tuan-tuan sendiri tak faham ataupun tuan-tuan sendiri tak rasa adakah jumlah itu daripada jumlah yang tepat. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Dah? Ini antara masalah yang berlaku. Sebab tu tuan-tuan, bagaimana cara saya membantu peserta, bagaimana cara saya membantu student-student saya dan sebagainya. Tuan-tuan, fidyah ni ibadat. Tulis poin yang kedua. Dah? Fidyah ni ibadat. Jadi bila mana fidyah ni ibadat tuan-tuan, kita tak boleh samborono, kita tak boleh agak-agak, kita tak boleh suka-suka, rasa jumlah banyak ni ikut. Dah? Lepas tu keluarkan. Ini yang menyebabkan sesuatu ibadat itu tidak sempurna. Kenapa? Tulis kesalahan yang kedua. Punca ibadat tu tak sempurna bila mana kita tak yakin setelah ia selesai. Tulis kesalahan yang kedua. Bila mana kita tak yakin setelah benda tu selesai. Bila dah selesai kita pun tak yakin. Jadi bila mana tak yakin tuan-tuan akan mengakibatkan apa dia? Akan mengakibatkan ibadat kita menjadi tak ada peningkatan dan tak ada perubahan. Betul Dayang Badariah? Sebab masalah fidyah ni banyak di antara kita ambil ringan. Punca ambil ringan sebab bila mana dia mengabaikan yang dikatakan qada puasa Ramadan. Baik. Jadi pada hari ini saya nak buka peluang kepada tuan-tuan untuk bertanya soalan. Dan dalam keadaan pada pagi ini saya nak ajar tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan macam manakah cara pengiraan fidyah yang jenis berganda ni. Macam mana cara pengiraan fidyah yang jenis berganda. Supaya apa? Supaya tuan-tuan pun sendiri dah boleh tahu cara mengira.
Tuan-tuan sendiri pun dah boleh tahu bagaimana cara nak menyelesaikan isu ini. Dan mudah-mudahan, yang saya paling suka tuan-tuan sendiri nanti dah boleh ajar orang lain. Ajar adik-beradik ke, ajar kawan-kawan ke, ajar sahabat handai ke, bagaimana cara nak mengira yang dikatakan kiraan yang berganda. Jelas ke jelas? Jadi dalam pada itu, kalau tuan-tuan ada soalan pada pagi ini, pada hari Jumaat ini, mudah kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalian boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab, saya akan cuba kira pada pagi ini. Jelas ke jelas? Okey. Jadi pada pagi ni tuan-tuan, saya nak kita nak buat satu masalah. Kita nak buat satu masalah. Masalah yang pertama, yang ni masalah yang banyak berlaku pada masyarakat. Apa dia? Yang pertama, dia tinggal puasa, dia tinggal puasa kerana haid ataupun keuzuran lah. Dan ni kes yang pertama apa dia? Tinggal puasa kerana haid. Yang ni banyak berlaku kepada masyarakat, dan hamba banyak menerima persoalan ini dan perkiraan ini. Baik, tinggal puasa kerana haid. Isu dia apa? Ustaz, saya ni tinggal puasa, boleh kata kita ni kira lah 5. Dan seorang standby untuk kira. Dia kata soalan yang kedua, tiap-tiap tahun dia tinggal puasa 5 hari. Saya bagi contoh 5 hari ni sebab mudah nak kira. Baik. Tiap-tiap tahun dia tinggal puasa 5 hari. Tiap-tiap tahun. Kerana apa? Tinggal tu kerana haid. Kemudian bila tinggal tu dia tak qada. Dia tak ganti. Tinggal dia tak ganti. Begitulah selisih berganti setiap tahun. Setiap tahun macam tu. Tinggal puasa tak ganti. Tak ganti. Sebab tu ingat. Saya sambung balik cerita semalam. Cerita satu datin dekat Shah Alam tu. Bukan dengan duit boleh menyelesaikan segalanya. Bila dia nak bayar 3,000 lebih harga fidyah dia tu, yang berganda-ganda tu. Lepas tu dia berkata, Ustaz, ni kalau saya bayar 3,000 lebih ni, adakah jumlah hari tu kira lamsam? Minta maaf datin bayar 3 juta sekalipun, qada tetap wajib. Jadi tuan-tuan, kita tak nak berselisih masalah fidyah. Fidyah berganda ke tak berganda terpulang pada tuan-tuan nak pilih pendapat yang mana. Tapi adakah adil diri kita dengan diri Tuhan? Adil ke? Dahlah kita tak qada. Kita mengelak untuk qada, sedangkan qada ni wajib. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Tinggal puasa. Tinggal semayang wajib qada. Tinggal puasa wajib qada. Dah pandai mengelat, dah tak nak qada, lepas tu pandai-pandai nak minta diskaun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Cuba like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Kalau anda rasa ada di antara mereka yang di luar sana memerlukan maklumat ini, memerlukan ilmu ini. Kerana hari ini saya nak sharing. Jarang saya share pengiraan ni tuan-tuan. Hari ni sebab hari Jumaat, saya nak ambil berkat Jumaat, saya nak ajar tuan-tuan macam mana cara nak kira tu. Baik. Jadi isunya apa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ustaz, saya ingat, kata datin tu, Ustaz, saya ingat orang yang tinggal puasa kerana haid tak kena bayar fidyah. Saya ulang balik apa ayat dia. Ustaz, saya ingat orang yang tinggal puasa kerana haid tak kena bayar fidyah. Saya kata, datin, betul datin, orang yang tinggal puasa kerana haid memang tak wajib bayar fidyah. Syarat kalau dia qada tahun tu juga. Dia tinggal tahun tu dia qada. Dia tinggal tahun tu dia qada. Dia tinggal Ramadan 2021 ni dan dia terus qada. Memanglah tak kena fidyah. Tetapi kalaulah tinggal puasa tiap-tiap tahun, tinggal puasa kerana haid atau uzur tiap-tiap tahun 5 hari dan tak qada. Bila tak qada kena denda. Kena denda. Setakat ni jelas? Okey, cerita orang laki-laki yang tu maknah di belakang nanti saya akan cerita.
Sebab apa? Kebetulan dah Mak Ngah sebut, saya pun sukalah nak mengingatkan tuan-tuan, fidyah ni bukan semata-mata, walaupun kes ni kita cerita kes bagi lelaki, tetapi ingat, bila kita sebut masalah fidyah kepada para suami, kepada laki-laki di luar sana, kalian wajib kena ambil tahu. Wajib tu macam mana? Sebab apa wajib? Sebab kita ada mak ayah, fidyah mak ayah kita kena bayar kalau mereka di bawah tanggungannya kita. Kalian ada isteri, fidyah isteri wajib kalian bayar sebab kalian suami. Kalian ada anak-anak, ni nak masuk Ramadan dah ni, pernah bagi tahu tak Kak Long, Kak Ngah, Kak Cik, ni Ramadan dah qada ke belum? Wajib kalian kena bagi tahu anak-anak. Supaya apa? Kalau mereka tak habis ganti, tuan-tuan sebagai bapa wajib kena bayar fidyah bagi mereka. Siapa jelas? Type jelas di ruangan komen. Siapa terlebih jelas, tolong bantu saya like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Belanja love sikit. Kerana benda ni tuan-tuan banyak orang tak tahu. Dan saya nak bantu agar mudah-mudahan selesai isu ini. Jelas? Habis. Baik. Tiap-tiap tahun tinggal 5 hari, kemudian tak qada. Sedangkan qada tu wajib. Qada tu wajib. Baik, kita pergi poin yang ketiga. Yang ni kunci. Ingat dah? Kalau tuan-tuan nak belajar kira fidyah, ni kunci dia. Kunci dia, sebelum kita nak buat pengiraan, dia punya kunci di mana? Tanya dia, bila dia mula qada? Bila dia mula qada? Atau tahun bila dia habis qada? Sebab, tulis di ruangan komen, fidyah akan terhenti bila mana dia dah habis qada. Fidyah akan terhenti bila mana dia dah selesai qada. Nampak kan? Okey. Fidyah akan terhenti bila mana dia dah selesai qada. Saya bagi contoh mudah. Ini kes yang satu dulu, kes yang dipanggil single case. Bukan kes yang berturut-turut, ini kes yang single dulu. Saya bagi contoh. Sekarang tahun 2021. Contoh. Seseorang ni datang kepada saya. Dia kata, Ustaz, saya teringatlah pada tahun 2000 dulu, pada tahun 2000 dia mengandung. Pada tahun 2000, tengok, dia mengandung, pregnant. Baik. Pada tahun 2000 dia mengandung, dia pregnant. Dia tinggal puasa berapa hari? Tinggal puasa 30 hari. Kenapa tinggal puasa 30 hari? Kan orang mengandung boleh puasa? Ustaz, saya risaukan anak lah. Takut anak tak makan, takut anak tak gemuk, takut anak tak gebu, takut anak tak comel. Dia risaukan anak dalam kandungan tu. Okey. Jadi, semalam kan kita dah belajar, kalau dia tinggal puasa kerana anak yang dikandung, wajib kena qada, wajib kena fidyah pada tahun yang sama. Pada tahun itu juga. Bermakna dah kena kira fidyah. Tanya pula, bila selesai qada? Dah qada belum? Ustaz, saya qada pada tahun 2000. Dia kata, senang katalah pada tahun 2010. Dengar ni. Dia qada bila? Pada tahun 2010. Ni, 2010. Dia ingat? Dah, pada tahun 2010, waktu tu dia dah habis kerja dan sebagainya, dia mula qada, dia dah selesai qada di sini. Selesai qada. Okey, tuan-tuan ingat formula nombor 3 tadi. Dah? Walaupun dia tinggal puasa, contoh, kita nak kira fidyah ni, ingat sampai bilakah kita selesai qada. Ataupun ada satu kaedah lagi, kalau dia tak ingat sangat, bila mula qada. Tapi kalau ikut pendapat yang paling tepat, ialah selesai qada. Dia kata dia selesai qada pada tahun 2010. 2010. Maknanya kita kira fidyah bukan sampai sekarang. Walaupun sekarang 2021, Ustaz, kan dia tak bayar lagi. Ingat formula. Fidyah akan terhenti bila mana dia selesai qada. Jadi kita kira fidyah 2000 sampai 2010 sahaja. 10 tahun, 10, ni kan 10 tahun, darabkan dengan 30 hari, bersamaan 300 cupak. Selesai. 300 cupak.
300 cupak berapa ringgit? Yang tu nanti kita belajar dah. Saya dah ajar itu kan. Tak apa, hari ni saya ulang balik. Macam mana nak mengira harga secupak beras menggunakan whiteboard pula. Agar tuan-tuan semakin jelas, agar tuan-tuan nampak cara pengiraan tu dengan detail. Jadi, walaupun sampai sekarang dia tak bayar, dengar dengan baik, walaupun sampai sekarang dia tak bayar, tetapi fidyah terhenti apabila dia dah selesai qada. Jelas ke jelas? Ini kunci dia. Sebab tu penting kita tanya dia bila dia habis qada. Bagus Yusuf Mahmud. Yang lain adakah kalian faham dan jelas? Ustaz, kalau dah qada tapi tak ingat tahun bila, tapi fidyah tak bayar dah 20 tahun, macam mana nak kira? Okey, bagus soalan Huzaimah. Dengar dengan baik. Dalam fiqh ni fiqh lah. Dalam fiqh, unjuran ataupun hubungan dalam kita nak memahami fiqh itu, dia tidak berhajat kepada 100%. Ingat formula ni. Fiqh ni cuma 75-25. Jadi kepada Huzaimah kena agak-agak. Sebab tu saya tak suka, tuan-tuan, ibadat ni bukan boleh main-main. Alah ustaz, agak-agaklah kira sampai sekarang. Jangan tuan-tuan, ini ibadat. Kena kira. Walaupun tuan-tuan duit banyak, walaupun tuan ada pitih, tuan-tuan ada money, tuan-tuan boleh buat, tak ada masalah. Tapi bukan masalah tu. Saya yang pegang amanah ni. Ini amanah dengan Allah. Kalau tuan-tuan nak bagi 1 juta sekalipun, dalam keadaan tuan-tuan tak kira, tuan-tuan, kita kena beda mana ibadat, mana sedekah. Jelas? Jadi, kalau dia kata dah qada tapi tak ingat, tolong buat ingat. Agak-agak lah. Lebih kurang 2011 kot. Tak apa. Tak apa. Memang itu cara Islam. Dan dia tak menekan sangat dan tidak membuka ruang yang begitu longgar sangat. Tapi tengah-tengah. Ambil 2011 kot. Kiralah sampai 2011. Jelas Hajah Huzaimah? Okey, baik. Okey. Jadi maknanya, bagi kes yang pertama ni, contoh dia tinggal puasa kerana haid, kerana mengandung, pregnant, maka walaupun sampai sekarang dia tak bayar fidyah, tetapi dia dah kata dia dah qada pada tahun 2010, macam Hajah Huzaimah tadi, agak-agak lah. Contoh dia puasa sikit, dia tanda. Sebab tu penting tuan-tuan dah, tinggal puasa ni kena tanda. Doa kalau saya tuan-tuan, saya siapkanlah buku tu cepat-cepat sikit. Buku diary peribadi Muslim, Elias wasiat peribadi Muslim. Buku tu bagus sangat. Satu buku bukan dalam bentuk pembacaan, satu buku dalam bentuk diary yang setiap rakyat Malaysia wajib kena ada buku ni. Wajib. Sebab dia boleh membantu tuan-tuan menyelesaikan banyak benda-benda macam ni. InsyaAllah kalau buku tu siap, satu dalam Malaysia lah, tak pernah lagi ada buku macam tu. InsyaAllah saya akan bantu. Tim ingatkan saya akan cepatkan gerak kerja otak saya ni. Saya kena bagi masa betul-betul untuk siapkan buku tu, untuk kita bantu masyarakat. Sebab apa? Kesilapan tuan-tuan tak tulis. Betul tak? Siapa nak mengaku pada hari ni? Kesilapan kita tak menulis. Sama juga hutang. Jelas dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, hutang kena ditulis. Buka Al-Quran, buka tafsir para ulama. Sama ada kita berhutang dengan orang, kena tulis. Orang berhutang dengan kita, kena tulis. Supaya apa? Tulis di ruangan komen. Kelebihan hutang kita tulis ni tuan-tuan, kelebihan hutang dia apa? Bila kita mati besok, mudahlah waris bantu. Bila kita mati, mudahlah waris nak bantu. Ini kita dah terbujur kaku dah. Turun daripada rumah. Lepas tu waris cakap, Assalamualaikum, dah pergi dah Irwan Zahuri. Nanti kalau siapa-siapa ada berhutang dengan si mati, boleh berhubung dengan saya sebagai waris. Sama ada nak halalkan ke atau nak minta ganti ke, boleh berhubung dengan saya sebagai waris. Bagus, ayat tu bagus. Tapi kita sebagai waris kita ni, membiarkan waris kita terkapai-kapai. Dalam keadaan nak bantu kita yang dah mati ni tuan-tuan, hutang tak tahu ke mana, siapa yang berhutang, jelas ke jelas. Jadi tuan-tuan doakan saya, pagi ni saya nak minta doa tuan-tuan, agar dengan berkat Jumaat ni, sebab dulu saya dah pernah buat setengah jalan, dah buat sekerat jalan dah tuan-tuan, buku tu. Lepas tu saya punya laptop ketika tu, terbakau kata orang Perak. Lepas tu motherboard semua rosak, memang tak dapat balik. Puas saya usaha macam-macam, saya nak dalam tu, tak dapat. Lepas tu jadi
mim alif lam sim lah. Dia jadi malah balik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sila Ahmad Syahmi, ada urusan silakan. Baik, sambung. Jadi setakat ni jelas kan? Okey, kita buat pula pecahan yang kedua. Kalau dia tinggal puasa 30 hari. Dia tinggal puasa 30 hari kerana mengandung. Lepas tu tanya soalan kunci. Ingat soalan key dia. Dah qada ke belum? Tengok Allah tak pernah tulis. Betul Ramiza kan? Belajar menulis. Okey. Dah qada ke belum? Belum Ustaz. Sampai bila? Sampai sekarang. Anda pasti dengan jawapan anda? Saya pasti Ustaz. Maka wajib kita kena kira fidyah dia sampai 2021. Maka tolaklah 2021 tolak 2000 lebih kurang 21 tahun. Betul? 21 tahun darabkan dengan 30 hari. Okey, kenapa kita kira darab 21? Sebab dia tinggalkan puasa kerana anak. Maka tahun yang pertama kena dikira. Kalau dia tinggal puasa bukan kerana anak, maka kita tak payah kira tahun yang pertama, kita kira 20 sahaja. 3 kali 2, 6. Maka 600 cupak. Jelas ke jelas? 600 cupak darabkan dengan RM1.80. Apa dia RM1.80? Harga secupak beras. Harga secupak beras. Tu. Baik, jelas. Wallahu a'lam. Habis. Ni bagi kes yang mengandung. Baik. Saya nak bagi contoh. Yang ni masalah yang paling banyak berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Masalah ni. Tinggal puasa tiap-tiap tahun. Tinggal 5 hari. Dan tak pernah qada. Dan bila dia start qada tu, di situlah kita nak kira fidyah. Okey, yang ni cerita ni agak panjang sedikit. Dan kalau boleh tak faham, tuan-tuan boleh bertanya. Baik, simple saja. Satu kes. Namanya Makcik Kiah. Makcik Kiah. Bukan nama sebenar. Okey, Makcik Kiah ni dia tinggal puasa tiap-tiap tahun kerana haid. Okey, lepas tu tiap-tiap tahun tinggal tak pernah qada. Kita akan buat 2 pecahan. Satu, dia tak qada sampai sekarang. Yang kedua, dia dah qada pada saat-saat, pada satu-satu masa yang telah diberikan. Berapa umur Makcik Kiah? Saya katalah umur 40 tahun. Contoh, 40 tahun panjang sangat. Kita kira 30 tahun lah. Contoh dah. Sebab nanti saya nak nampakkan gambaran berganda tu macam mana. Berapa Makcik Kiah start umur akhir balik? 12 tahun. Umur Makcik Kiah 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nampak tak? 21 umur dia, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Khalas. Kita katalah umur Makcik Kiah 30 tahun. Bayangkan tuan-tuan, ini kalau kiraan umur 30 tahun, tuan-tuan dah boleh nampak berapa ribu. Kalau umur orang tu 60 tahun, kalilah 2. Okey. Apa isu Makcik Kiah? Dia tinggal puasa 5 hari. Tinggal puasa setiap tahun tinggal 5 hari. 5 hari, 5 hari, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Saya bagi contoh saja. Dah? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Dia tinggal puasa 5, 5, 5. Kenapa saya buat 5? Sebab senang nak kira dulu. Nak kira lebih detail, kita kena bagi tahu 7 ke 6 ke.
Okey. Setiap tahun dia tinggal puasa 5 hari. Anggaran lah. Tanya, dah qada ke belum? Dua isu. Ustaz, sampai sekarang masih lagi belum qada. Sampai sekarang masih lagi belum qada. Sampai sekarang 2021 umur sekarang. Okey. Kalau sampai sekarang bermakna kita kena kira fidyah ni sampai sekarang. Umur makcik Kiah ni 30 tahun. Contoh. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 kali 5 berapa? Darab sekejap. 19 kali 5. 95. Baik, hukum yang pertama. Makcik Kiah wajib kena qada 95 hari. Yang ni wajib. Tak ada pilihan. Wajib. Nampak tak? Oh, tak nampak atas tu. Sekejap, tinggi sikit. Okey. Yang pertama, nampak dah. Makcik Kiah wajib kena qada 95 hari. Wajib kena qada. Ingat qada ni wajib. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, berapakah fidyah yang dikenakan? Ni saya nak kira ni, tengok Bagi kes yang pertama, apa dia? Kes umur 12 tahun. Tengok saya kira satu-satu. Bagi kes yang pertama, umur 12 tahun, maka 12 sampai 30. 12 sampai 30. Berapa? Maknanya 30 tolak 12. 18. Tengok 30 umur dia tolak 12 lebih kurang 18. Betul? 18 kali 5. 18 kali 5 bermakna di sini ada 90 cupak. Betul? 90 cupak. Tuan-tuan, 90 ni kalau ikut tak payah kira. Kenapa tak payah kira? Sebab tahun yang pertama. Kan kita dah belajar fiqah, semalam dah belajar. Tahun yang pertama. Cuma kita boleh ambil juga satu pendapat. Kalau dia nak ambil yang ni pun boleh. Dengan niat dia nak top up yang ni. Takut-takut ada silap hari 57 kan, kita ambil setengah dulu. Kan kita ambil setengah, ambil 5 je. Tapi sepatutnya kalau ikut nombor yang tepat, ada yang 7 hari, ada yang 9. Tak apa, kita ambil yang fiqah dulu. Baik. Maka untuk kes umur 12 tahun, dia kena bayar fidyah 90 cupak. Kenapa 90 cupak? Sebab dia tak qada sampai umur dia 30 tahun. Dia tak qada sampai umur dia 30 tahun. Maka ni naik 5 cupak pertama. Dia asalnya begini. Tahun pertama tak kena 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 cupak. Habis. Itu baru satu kes. Kita masuk pula kes yang kedua. Umur 13. Pun 3 puasa 5 hari. Dah qada? Belum. Berapa fidyah yang dia kena? Dah dapat satu nombor, senang. Tolak je 5. 85. Tolong kira nanti semua. 80. 75. 70. 65. Yang ni saya buat formula yang ringkas dah. Sebab benda ni akan berulang. Maknanya umur 13 sampai umur 30 tahun, lebih kurang 17 tahun. 17 tahun darab 5 dapat 85. Begitulah berikutnya. 14 pun tinggal puasa. Dah qada belum? Tak qada. Sampai bila? Sampai sekarang. Maka 14 ditolak oleh 30 dapat 16. 16 darab 5 dapat 80. Begitulah. 60 50 5 50 45 40 35 30 25 20 15 10 dan 5. Yang ni kalau ikut tak kira lagi lah. Sebab apa tak kira lagi? Sebab Ramadan tak habis lagi. Ramadan tak habis lagi.
Kalau Ramadan habis dia, naik 5. Jelas. Okey, tolong kira. Sekarang ni nak dapat jawapan fidyah kena tambah semua ni. Tambah. Tambah. Sekejap tuan-tuan. Admin kami membantu kalian untuk mengira. Berapa ratus semua? 855. Okey, 855. Tambah semua ni, kita akan dapat 855 cupak. 855 cupak. Okey. Daripada cupak, nak kita dapatkan harga fidyah yang dia kena bayar berapa? Kali 2. Dia asalnya kali RM1. Bagus, RM1.80. Macam mana dapat RM1.80? Saya bagi formula yang ringkas dulu. Dapatkan harga zakat fitrah bahagi 4. Dapatkan harga zakat fitrah. Zakat fitrah Selangor RM7.20. Ikut zakat fitrah masing-masing. RM7.2 bahagi 4 berapa? 7.2 bahagi 4 RM1.8. Tu dapat RM1.8. Zakat fitrah Kedah tak silap RM8 kot. Kedah RM8 Alip. Kedah RM8 zakat fitrah. Tak tahu, tak bayar zakat. Sebelum ni mak bayar, lupa tu. Okey. Contoh ni zakat fitrah. Tuan-tuan cuba update sekejap. Berapakah zakat fitrah negeri tuan-tuan? Selangor RM7.2, tempat lain ada yang RM8 tak? Ada RM9 tak? Tolong update sekejap. Okey. Jadi maknanya kalaulah dia menggunakan Selangor punya apa tu? Zakat fitrah. Sebab ingat kaedah zakat fitrah ni dikira dengan segantangnya beras. Formula matematik 4 cupak 1 gantang. Berapa dia? 4 cupak 1 gantang. 1 cupak berapa kati? 6 kati. 1 kati berapa tahil? 17 tahil. Pernah dengar bahasa-bahasa ni? Ni dipanggil bahasa purba. Bahasa purba. Sekarang ni tuan-tuan tak tahu dah bahasa purba ni. Okey. Itu cara yang pertama. Ada lagi cara yang lebih tepat. Nanti saya kongsikan lepas ni. Jadi sekiranya dia menggunakan kaedah zakat negeri Selangor punya RM7.2, kita bahagi 4 dapat RM1.8, maka 885 cupak darab RM1.80 jadi berapa? RM1,539 RM. Okey. Maka kita dah dapat jawapan. Johor RM8, Ramlah Ngah. Bagus. Okey, jadi kalau Johor RM8 maknanya fidyah secupak RM2. Senang congak kan? Fidyah secupak RM2. 1 cupak 6 kati. Betul. 1 kati 16 tahil. Dia gelak pula. Ni. Budak-budak sekarang tak tahu bahasa-bahasa lama ni. 4 cupak 1 gantang. 1 cupak 6 kati. 1 kati 16 tahil. Negeri Sembilan RM7.50. Terima kasih Melati. Okey, jadi itu cara yang simple dulu. Kalau tuan-tuan nak dapatkan harga secupak beras. Jadi saya ulang balik. Bagi kes Makcik Kiah tadi, Makcik Kiah, maka umur dia baru 30 tahun. Fidyah yang dia kena bayar akibat dia tinggal puasa 5 hari. Tak qada, RM1,539. RM1,539 dan dia kena ganti wajib qada 95 hari. Jelas ke jelas? Ikut kilo berapa? Okey. Norma. Kalau nak ikut kilo, saya bagi formula nombor 2. Ini formula yang lebih tepat norma dah. Cara nak kira harga secupak beras. Formula yang lebih tepat. Pertama, dapatkan harga beras yang tuan-tuan biasa makan. Harga beras 10
kilo. Dapatkan harga beras 10 kilo, bahagi 10,000. Kenapa bahagi 10,000? Nak kecilkan kilo kepada gram. Darab 6, 5, 7 gram. Habis. Dapatkan yang ni kiraan yang lebih tepat. Yang tadi kiraan yang simple, kiraan boleh congak. Tapi kalau tuan-tuan rasa makan beras mahal, tuan-tuan berduit, makan beras Cak Buruh serindik, makan beras wangi, makan beras Thai, makan beras apa polifoni, apa basmati dan sebagainya, beras tak ada kanji, ikutlah kiraan ini lebih adil bagi tuan-tuan. Contoh, dia makan beras wangi. Harga beras wangi RM40. Tulis 40 bahagi 10,000 darab 6, 5, 7. Kira sekejap berapa? RM2 2 sen kan? RM2.60. Biasanya saya gunakan RM40. RM2 2.628. RM2.60. 70 sen lah? 6.3. Nah, jadi RM2.60. Jadi kat sini kena darab RM2.60. Nampak? Tak berkelip-kelip mata tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jelas? Jadi ini lebih adil. Kalau untuk orang lain, tuan-tuan bagi formula yang biasa dulu. Nak kira harga secupak beras. Kalau untuk diri tuan-tuan pakai formula ni. Yang RM7.2 ni, kalau Selangor ni, yang ni atas kiraan beras RM25 sekilo. Dia panggil beras biasa lah, beras jati biasa. Dah? Makna nisbah beras yang pertengahan, yang tak mahal dan tak murah, harga 10 kilo RM25. Itulah harga beras pertengahan. Atas dia beras mahal, bawah dia beras murah. Jadi maknanya kalau tuan-tuan jenis makan beras mahal, afdal kira macam ni. Dah? Contoh dia makan beras. Ni makan beras apa? Tak tahu, biasa mak beli. Beras jati harga 10 kilo biasa beli 20 lebih. Kalau 20 lebih harga ni lah. Harga ni. Kan? Jadi kalau tuan-tuan jenis makan beras yang agak mahal, ni kalau dia. Jadi yang tanya tadi, kalau by gram ni lah. Secupak beras 657 gram. Jelas ke jelas? Okey. Jadi bayangkan, ini kalau umur dia baru 30 tahun. Kalau umur dia 60 tahun, yang ni pula 7 hari, 8 hari dan sebagainya, dia berganda lagi banyak. Allahu Akbar. Jelas ke jelas? Kalau makan beras 10 kilo RM32. Okey, kita tolong kira. RM32. 32 bahagi 10,000 darab 657. Berapa harga secupak beras? RM2.10. 2.10. Jadi dia dah kira tadi. Yang ni dia kira RM1.8. Kiralah RM2.10. Sebab mengikut harga beras yang dia makan. Mengikut harga beras yang dia makan. Okey, jelas? Lama dah tak beri beras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey tuan-tuan, ada soalan. Saya ada kelas lagi lepas ni. Kalian jelas tak apa yang kita bincangkan pada hari ini? Jadi kalau kalian jelas, mudah-mudahan apa yang kami kongsikan bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi tuan-tuan. Mudah-mudahan kongsi-kongsikan live ini supaya ramai lagi yang mendapat maklumat dengan tepat dan mereka dapat sedar. Yang penting sekarang ni bukan masalah fidyah. Yang penting sekarang ni masalah qada. Qada tu wajib tuan-tuan. Qada tu wajib. Dan kita ni boleh pula bila dah sampai satu tahap dah fidyah terlampau banyak, suka-suka je kita nak diskaun dengan Tuhan. Walhal Allah Ta'ala tak pernah diskaun pun dengan kehidupannya kita. Betul ke betul? Tuan-tuan minta maaf Allah Ta'ala ni tak pernah diskaun pun dengan kehidupannya kita. Kita tak semayang, Tuhan bagi rezeki. Kita tak qada, Tuhan bagi rezeki. Allahu Akbar. Hutang tak bayar, Tuhan bagi rezeki. Kita dengan mak ayah buat lebih kurang, Tuhan bagi rezeki. Apa mu nak lagi? Bila sampai kita dengan Allah, kita minta diskaun. La ilaha illallah. Tuhan dengan kita tak pernah pun Tuhan diskaun tuan-tuan. Pernah?
Kita buat bala dengan mak ayah kita, Tuhan sekat rezeki kita. Pernah? Tak ada tuan-tuan dah. Jadi bersyukurlah di atas nikmat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalaulah Tuhan tak pernah diskaun dengan kita, jangan tuan-tuan nak diskaun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke jelas? Okey. Jadi saya rasa terima kasih Kak Norani Nasir. Tu tuan-tuan. Sebab tu seronok bila kita ada circle. Kak Norani dah tulis dengan detail tu, tuan-tuan boleh copy and paste. Simpan di mana-mana tempat supaya tuan-tuan dapat mengulang kaji. Kalau rasa tak faham lagi, tengok balik live ni. Jelas? Okey? Jadi terima kasih di atas kebersamaan kalian pada pagi Jumaat ini. Ma'assalamah wal liqa. Kalau tuan-tuan rasa nak tanya soalan fidyah lagi, tuan-tuan boleh terus ke Messenger, pergi Irwan Zahuri, pergi tempat message, boleh tanya di sana. Boleh tanya di sana, insya-Allah saya akan bantu kalian menjawab apa-apa persoalan yang babitkan masalah qada, fidyah dan sebagainya. Dan ingat, waktu semakin desperate. Kita tak sampai 10 hari je lagi nak masuk kepada Ramadan, tuan-tuan. Jadi ayuh, kita kayuh dengan cepat, kita selesaikan tanggungjawab agar kita menjadi hamba Allah yang terpilih. Bukan sahaja di dunia, bahkan hamba Allah yang terpilih di akhirat. Ma'assalamah wal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi